Sambung kepada penyataan masalah kajian. Kajian pengesanan graduan menunjukkan pengangguran disebabkan oleh kurangnya kemahiran yang diperlukan bagi menjamin kepoleh pasaran pekerjaan yang telah dinyatakan oleh Isa et al. 2015. Dan dia juga menyedari bahawa kebanyakan pelajar kejuruteraan mempunyai kemahiran teknikal yang baik, namun kemahiran insaniah mereka tidak berada di tahap yang sama. Ini adalah kerana mereka mempunyai kekurangan dari segi komunikasi, keyakinan diri dan penyesuaian diri di tempat kerja. Okey, perkara ini perlu diberi perhatian memandangkan para majikan memerlukan graduan yang menyelah dalam kemahiran insaniah yang merangkumi kemahiran komunikasi, kemahiran berfikir, kemahiran menyelesaikan masalah serta mempunyai sikap yang positif terhadap kerja. Okey. Okey, masalah yang lalu juga mendapati bahawa para pengkaji mendapat tidak kesepadanan pengetahuan dan kemahiran yang berlaku dalam kalangan graduan adalah jurang di antara kriteria yang diperlukan oleh industri dan pendidikan yang dilalui oleh graduan. Ini dinyatakan oleh Bella dan Umar 2016, Presley et al. 2017. Okay, berdasarkan kajian Bilal dan Umar, terdapat kelompongan dari segi pengetahuan teoretikal dan praktikal dalam kalangan pelajar di sebuah universiti semasa mereka menjalani latihan industri. Okey, dapatan kajian Hanafi dan Khamis pula menunjukkan ketidaksepadanan kemahiran teknikal dan kemahiran keboleh pasaran menjadi antara penyebab berlakunya pengangguran dalam kalangan graduan. Okey, kajian-kajian lepas ini menunjukkan satu persetujuan yang nyata tentang kemahiran yang manakah yang menyumbang kepada keboleh pasaran. Walaupun terdapat majikan yang menjadikan kemahiran interpersonal, komunikasi dan kerjasama dalam pasukan pelbagai pilihan mereka, namun terdapat juga majikan yang memberi keutamaan kepada kebolehan teknologi maklumat. Bagi Kwok, kemahiran generik dan kemahiran bukan generik memainkan peranan yang sama penting dalam menentukan keboleh pasaran graduan. Justru terdapat keperluan untuk mengatasi tahap pengetahuan dan kemahiran insaniah bagi politeknik. Okey, untuk kerangka konsep kajian, kerangka konsep yang dibina adalah menunjukkan kerangka konseptual yang menunjukkan item-item yang diperlukan oleh majikan terhadap pekerjanya berdasarkan kemahiran, pengetahuan dan kemahiran insaniah. Okey, tiga konsep kerangka konseptual kajian. Jadi tiga item ini adalah core yang dilihat untuk melihat hubungan antara kemahiran, pengetahuan dan kemahiran insaniah kepada kepuasan majikan. Okay. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap kemahiran graduan Politeknik Kota Baru berdasarkan persepsi majikan. Okey, mengenal pasti tahap pengetahuan graduan Politeknik Kota Baru berdasarkan persepsi majikan dan juga mengenal pasti tahap kemahiran insaniah graduan Politeknik Kota Baru terhadap persepsi majikan. Keseluruhannya kita akan melihat kepada tiga item iaitu kemahiran, pengetahuan dan kemahiran insaniah. Skop kajian adalah terhad kepada graduan Politeknik Kota Baru yang bergraduat pada sesi 2014 dan 2015. Hanya dua instrumen yang digunakan iaitu protokol temu bual dan soal selidik. Protokol temu bual dan soal selidik adalah berfokus kepada kemahiran, pengetahuan dan kemahiran insaniah lah. Okay, kepentingan kajian. Kajian ini berguna kepada pekerja dan graduan yang menceburi bidang pekerjaan untuk meneliti dan mengaplikasikan elemen-elemen kemahiran keboleh kerjaan. Okey, elemen ini untuk mereka lebih bersedia berdaya saing, adaptasi diri di alam pekerjaan berubah-ubah, ekonomi dan globalisasi. Graduan yang lebih berkeyakinan dan berketerampilan ni mampu memperoleh ganjaran yang lumayan daripada majikan. Kajian ini menyumbang kepada penyelengkaran epistemologi baru dalam kemahiran keboleh kerjaan ke arah pembangunan lestari. Ini membuka dimensi baru dalam bidang ilmu dalam kalangan penyelidik di masa akan datang. Dengan ini, kajian ini amat diperlukan untuk dijalankan atas sebab-sebab faktor yang telah dibincangkan. Okey, hasil kajian ini diharapkan dapat memberi maklumat mengenai elemen-elemen kemahiran keboleh kerjaan yang harus diberi perhatian dan perlu disepadu dalam program-program yang dijalankan di Politeknik. Elemen-elemen keboleh kerjaan yang diperlukan oleh pihak industri khususnya lah. Kajian ini boleh dijadikan penanda aras bagi penggubalan kurikulum politeknik terutama elemen kemahiran keboleh kerjaan.
Kajian ini juga diharapkan dapat dijadikan panduan oleh bahagian pembangunan kurikulum dalam usaha mencari elemen-elemen kemahiran kebolehkerjaan yang perlu dibekal kepada pensyarah kejuruteraan di Politeknik. Okey, selain itu, kajian ini menghasilkan satu model persekitaran pembelajaran untuk pembangunan kemahiran kebolehkerjaan pelajar politeknik yang berbeza dengan kajian yang terdahulu. Okey, bagi pihak majikan pula, kajian ini diharapkan dapat menjadi garis panduan mengenai elemen-elemen kemahiran kebolehkerjaan yang perlu diterapkan oleh pensyarah-pensyarah politeknik. Okey, dia membantu merancang latihan-latihan kemahiran dan meningkatkan tahap keupayaan dan kecekapan tenaga kerja. Okay, hasil kajian ini juga berguna kepada individu yang menceburu bidang pekerjaan membuat perbandingan dan penilaian ke atas elemen-elemen kemahiran kebolehkerjaan yang diingini oleh majikan dan juga ada yang setiap individu sebelum mereka menceburi suatu bidang pekerjaan. Okey. Akhir sekali, dapatan kajian ini diharapkan dapat menyumbang idea-idea kefahaman mengenai konsep-konsep dan juga pengembangan dalam bidang ilmu berkaitan dengan kemahiran kebolehkerjaan serta kepentingan terhadap dunia pekerjaan hari ini. Okey, pembentukan kerangka konsep kajian. Okey, untuk kemahiran teknikal, okey, kemahiran pengurusan maklumat, kemahiran menggunakan komputer dalam pemprosesan, kemahiran memilih peralatan teknologi, kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif, kemahiran membuat keputusan, kemahiran menyelesaikan masalah. Okey, untuk elemen pengetahuan adalah pengetahuan teknikal berdasarkan keperluan kerja, pengetahuan mengaplikasikan teknologi, pengetahuan menguruskan tentang organisasi, okey, pengetahuan berkaitan dengan bidang tugas. Dan untuk kemahiran insaniah adalah berdisiplin dalam menjalankan tugas, kebolehan berkomunikasi dengan baik dan kebolehan bekerja secara berpasukan serta kemahiran menguasai bahasa Inggeris. Okay, so pembentukan kerangka kajian ini adalah berdasarkan elemen ini. So soal sidik dibina berdasarkan item pembentukan kerangka kajian. Okay, jadi untuk reka bentuk pembangunan soal sidik, tentukan jenis soal sidik dan kaedah pentadbiran, pastikan format bagi jawapan bagi setiap soalan, tentukan perkataan dan ayat yang sesuai bagi setiap soalan, tentukan susunan soalan, periksa semula langkah dan tambah baik jika perlu, kajian rintis dan tambah baik soalan jika perlu untuk kajian sebenar. Okey, untuk pembangunan soal sidik. Okey, metodologi kajian. Kajian soal sidik yang dibentuk dari bahagian ini digunakan sebagai alat pengumpulan data. Borang soal sidik yang digunakan untuk kajian ini ada 3 elemen utama. Bahagian A ada maklumat pelajar dan latar belakang syarikat. Bahagian B pula mengenai maklumat umum graduan politeknik dan bahagian C lebih kepada penilaian aspek kemahiran, pengetahuan dan kemahiran insaniah. Okey, soal selidik dimuat naik dalam laman web sesawang soal sidik Politeknik Kota Baru beralamat https://kkmpkb2017.wordpress.com. Koresponden telah menjawab soalan soal sidik tersebut secara atas talian. Pengumpulan data juga dilaksanakan melalui edaran soal sidik secara bersemuka dengan responden. Okay. Untuk memastikan dapatan dari soal sidik tersebut kekal konsisten, maklum balas dan komen hasil dari termobile berstruktur juga diambil kira sebagai penyokong kepada dapatan soal sidik. Okey, perbincangan. Okey, untuk perbincangan, secara keseluruhannya, dapatan ini dianalisa menggunakan SPSS 20.0 dan dapatan ini menunjukkan bahawa kepuasan majikan terhadap kemahiran graduan PKB skor yang min yang tinggi iaitu 3.89. Di bawah konstruk kemahiran didapati bahawa kemahiran menggunakan komputer dalam pemprosesan maklumat mempunyai skor yang paling tinggi iaitu 4.02, diikuti dengan kemahiran berfikir secara kreatif dan inovatif. Okey. Dan kemahiran memilih peralatan dan teknologi masing-masing memperolehi skor 4.01 dan 4.0. Dapatan menunjukkan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melalui Kolej Komuniti, Kolej Profesional dan Politeknik telah berjaya menyediakan pendidikan tinggi TVET bagi meningkatkan kemahiran untuk memperoleh permintaan industri dan menambah peluang pekerjaya. Okay, penyataan ini tertakluk di bawah lonjakan 4 PMPT iaitu graduan TVET berkualiti. Okey.
Okey, dapatan ini juga menunjukkan kemahiran menyelesaikan masalah garudan PKB adalah rendah iaitu 6.32 berbanding dengan item kemahiran yang lain di bawah persoalan kajian pertama berkaitan kemahiran graduan PKB. Okey. Hasil dapatan kedua yang menyelesaikan objektif yang kedua iaitu mengenal pasti tahap pengetahuan graduan. Dapatan menunjukkan bahawa 3.78 min untuk skor tahap pengetahuan yang mana 3.78 ni masih dikategorikan sebagai tahap tinggi dan membuktikan bahawa majikan mengiktiraf tahap pengetahuan para graduan Politeknik Kota Baru. Okey. Item kedua iaitu pengetahuan mengaplikasikan teknologi memaparkan skor min yang paling tinggi iaitu 3.94. Skor ini jelas membuktikan bahawa permintaan tenaga kerja adalah seiring dengan penawaran tenaga kerja, tetapi keutamaan majikan adalah tenaga kerja yang bukan sahaja berkaitan langsung dengan pengetahuan bidang kerja namun juga merangkumi pengetahuan-pengetahuan lain seperti yang dinyatakan oleh kajian terdahulu iaitu Syarifah. Okey. Okey, walau bagaimanapun, tahap pengetahuan berkaitan bidang tugas memperoleh skor yang paling rendah iaitu 3.69 berbanding dengan item lain dalam persoalan kajian yang berkaitan dengan pengetahuan.